Saya jemput penceramah untuk pembentang slot kita yang ketiga, Tuan Fazrul, untuk ke pentas. Bagi pembentangan kita yang ketiga akan disampaikan oleh Tuan Fazrul Ismail yang bertajuk Ramadan, Bulan Mengasah Produktiviti. Sebelum kita terus dengan pembentangan, saya ingin kongsikan sedikit latar belakang tentang Tuan Fazrul Ismail. Yang pertama sekali, Tuan Fazrul Ismail adalah salah seorang komiti akademik sinergi dan daripada company Total Success. Okey, latar belakang beliau ialah pendidikan bahasa Arab di Alim International Arabic Learning Center Kahirah, Mesir pada tahun 2003. Kemudian kejuruteraan kimia di Purdue University, West Lafayette. Betul ke pronunciation dia? IN tu apa ya? Indiana, US. Okey, kemudian career professional, CEO, coach dan trainer bagi Total Success Training and Consultancy semenjak tahun 2007 sehingga sekarang, alhamdulillah. Doakan insya-Allah lama lagi. Pengarah eksekutif Al-Furqan Foundation California Chapter Chicago 2008 hingga 2009. Beliau juga merupakan seorang buku dan seorang penulis buku dan artikel, maafkan saya. Seorang penulis buku dan artikel, macam juga Ustaz Azrizal. Contohnya pada tahun 2003 telah mengeluarkan sebuah buku bertajuk Pemikiran Sistemik. Mungkin ada yang pernah baca. Kemudian menulis buku Hidup Zero Alasan, terbitan PTS pada tahun 2006. Kemudian Segelas Air, A Book in Simpler Language About Systems Thinking. Kaitan juga dengan pemikiran sistemik tadi, tapi simple language. And then The 7 Habits of Highly Effective People melalui pemikiran sistemik, a game book like analysis on the monumental book of Stephen R. Covey through systems thinking approach. Jadi Tuan Fazrul ni mahir dalam pemikiran sistemik yang beliau bawakan. Dan akhir sekali adalah salah seorang kolumnis majalah I yang di publishernya ialah Karangcraft. Baik, kita akan berkenalan terus dengan orangnya, Tuan Fazrul Ismail, bagi sesi atau slot pembentangan yang bertajuk Ramadan, Bulan Mengasah Produktiviti. Untuk itu dipersilakan Tuan Fazrul Ismail. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa khabar tuan-tuan sekalian? Alhamdulillah. Okey. Kita berada pada sesi yang ketiga, dan pada sesi yang ketiga ini jika Ustaz Azrizal di rostrum, Prof Muhayya di bawah, saya mungkin daripada atas ke bawah dan mungkin naik balik ke atas untuk sama-sama kita memastikan tengah hari kita pada hari ini adalah tengah hari yang betul-betul produktif. Okay. Tajuk kita pun melonjak produktiviti di bulan Ramadan, dan sebenarnya bercakap tentang bulan Ramadan yang sudah hampir dengan diri kita. Ramadan ini adalah salah satu daripada rukun Islam yang kita maklumi, tuan-tuan. Maksudnya kalau kita ada 2 kalimah syahadah, kita ada solat, kita ada puasa, ada zakat dan ada haji dan umrah. Sebelum kita bercakap tentang Ramadan, kita boleh bercakap sedikit yang paling besar lah, sama ada tuan-tuan pernah mengerjakan umrah ataupun haji. Okay. Mungkin kalau saya boleh dapatkan tangan, siapa yang pernah melawat, berziarah ke Mekah, Madinah, mengerjakan umrah dahulu? Yang sudah mengerjakan haji? Alhamdulillah, tahniah pada tuan-tuan. Dan yang belum, jangan bimbang, kerana apa? Satu masa dahulu pun ketika saya belajar tentang haji dan umrah, saya kadang-kadang tengok dekat kelas, ilmu haji dan umrah ni macam tak berapa relevan. Pasal apa? Rasa macam muda lagi, dululah kan, sekarang pun masih muda lagi kan? Rasa macam lambat lagi nak pergi, satu. Kemudian bila sudah dekat rasa-rasa nak pergi kan, rasa-rasanya macam kalau belajar pun nanti sampai sana akan buat juga. Okay? Jadi tak payah belajar sangat lah. Jadi saya baru-baru ni pergi ke umrah, saya tak mengikuti kursus.
Saya tak mengikuti kursus, tapi saya tengok je dekat YouTube, tengok apa cerita orang. Saya baca blog orang apa sebagainya, tapi saya tak ikut kursus. Pasal saya kena bawa kumpulan. Bukan saya seorang saja, saya kena bawa 44 orang lain untuk mengerjakan umrah. Jadi, apa yang berlaku ialah bila sampai ke sana, bila mula-mula daripada Mesir, transit, kemudian sampai ke Madinah, 3-4 hari, orang lain semua sudah excited untuk melawat ke Masjid Nabawi. Saya masih lagi tercari-cari kat mana Masjid Nabawi. Dan saya bertanya pada orang apa sebagainya pasal yang saya bawa. Saya bukan mutawif, saya sebagai tour manager. Saya bawa dan mereka bertanya kat mana Masjid Nabawi. Nanti kejap, saya pergi tanya. Kan? Jadi saya sebelum tanya, saya tengok ada orang dekat sana ramai sangat ke arah satu tujuan. Jadi saya kata itu mungkin arah Masjid Nabawi. Jadi saya kata sanalah tempatnya, insya-Allah. Kan? Kalau salah nanti beritahu saya, nanti saya tunjukkan balik semula. Tetapi nak ceritakan pada tuan-tuan sekalian, bila sampai ke Mekah Madinah tersebut, Madinah dahulu selama 3 hari 4 hari tersebut, perasaan itu tidak sama pada ada seorang makcik yang dibawa, dia sebelum apa-apa lagi dia sudah mengalirkan air mata. Apatah lagi bila bercakap daripada Madinah ke Mekah lebih kurang 400 km naik bas, kan, dengan pakaikan ihramnya, kan. Jadi bila sana orang lain semua sudah tak sabar, saya okey, masih tenang lagi. Dan alhamdulillah macam tuan-tuan yang tenang pada petang ini, kan. Cuma bila sampai ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, nampak Kaabah. Nampak Kaabah dan ada beberapa orang yang tiba-tiba berhenti. Kita dah nak gerak dah ni. Nak gerak dah, nak pergi, nak mengerjakan tawaf, nak mengerjakan sa'i dan sebagainya. Dan mengalir air mata. Dan saya yang waktu itu saya memanglah berniat sangat kalau boleh nak juga mengalir air mata, tapi tak keluar-keluar. Kan, cuba juga macam mana teknologi nak dapatkan air mata tersebut, seperti mana juga kalau solat, tadi kita bercakap tentang haji dan umrah. Ketika saya solat di belakang Masyari' Al-Alfasi, ketika beliau datang ke Los Angeles, ketika saya duduk sana temankan isteri bekerja, saya pun bekerja. Saya temankan, saya pergi ke belakang beliau, maksudnya sembahyang tarawih. Waktu Al-Fatihah beliau baca dan beliau mengalir air mata. Saya pada waktu itu alhamdulillah, kan. Alhamdulillah rasa adalah keluar-keluar sikit kot, kan. Tetapi selepas itu beliau membaca surah. Banyak kali beliau terhenti. Saya tertanya-tanya pada diri sendiri, mengapa saya tak jadi macam orang sebelah? Kan, esok-esok sampai habis basah. Kan, bila tengok sebelah tu dekat tempat sujud tu ada kebasah-basahan. Kan. Kalau siapa yang sembahyang kat situ nanti dia dapatlah baki-baki daripada rakan yang di sebelah. Tapi saya tanya pada diri, mengapa saya tak jadi macam Masyari' Al-Alfasi? Ataupun kalau tak jadi macam dia pun, bacaan dia sedap, saya tak sedap, kan? Macam orang sebelah saya. Beliau orang biasa je, bukan orang Arab pun. Tetapi beliau dapat mengalirkan, dapat berbuat sesuatu, menunjukkan ada sesuatu yang berlaku pada beliau. Jadi bila saya fikir pada tuan-tuan sekalian, dalam kita bercakap tentang Ramadan, ada di kalangan kita tuan-tuan yang bila dengar Ramadan kurang daripada 15 hari daripada sekarang, ada yang sudah mula sebab. Pasal apa? Pasal dia tahu kalau ada awal Ramadan akan ada hujung Ramadan. Kalau ada awal Ramadan dengan rasa penuh kegembiraan, perpisahan Ramadan nanti akan hadir ataupun akan hadir jua, disambut dengan kesedihan, kehilangan. Seperti mana walaupun saya terpinga-pinga sikit, tetapi akhirnya bila dah nak berpisah dengan Kaabah, barulah dapat memahami sebenarnya apa erti lambaian Kaabah. Sampai sekarang kalau semayang pun kita rasa ada rasa-rasa macam, ya Allah, kalau boleh ya Allah, Ramadan ni nak pergi lagi. Siapa-siapa travel agent yang perlukan bantuan, kan, contohnya, saya boleh pergi free, contohnya. Kerana apa? Kerana lambaian Kaabah itu memang speechless. Dan apa sebenarnya speechless ini tuan-tuan? Kalau speech, kalau tuan-tuan boleh dengar saya sekarang ini, itu adalah capacity intellectual. Saya bercakap, saya menggunakan intellectual sekarang, walaupun saya cuba keluarkan daripada hati, tapi kena guna intelek juga. Kan? Pasal keluar daripada hati, tapi kalau tak menggunakan pemikiran intelektual, kadang-kadang bahasa yang digunakan tidak sesuai. Dan kita akan tengok selepas ini bagaimana untuk menjadi produktif di bulan Ramadan sebenarnya memerlukan kepada keseimbangan apa yang ada di dalam diri kita.
Jadi kalau katakan saya ingin menghargai solat, saya kena ada persediaan seperti Mishari Al-Fasi ataupun kawan di sebelah sana. Kalau saya ingin pergi haj dan umrah, untuk saya lebih awal dapat merasai kehadiran Kaabah dan tawaf dan peristiwa Nabi Ibrahim membangunkan Kaabah, dapat lebih awal untuk menghargai semua perkara di dalam haji dan umrah, saya kena buat persediaan. Maka kita bercakap tentang rukun Islam yang dikaitkan dengan Ramadan. Sudah pastinya tuan-tuan mengambil keputusan pada hari ini untuk bersedia untuk Ramadan. Bukan maksudnya tuan-tuan tidak bersedia, tetapi disebabkan apa? Disebabkan nak mengulang balik pengalaman. Kalau orang yang nak pergi, nak sembahyang, yang nak dapat rasa kemanisan tersebut, dia kena ulang balik pengalaman, ambil wuduk yang terbaik, membayangkan di dalam dirinya mungkin itu solat yang terakhir, dan diangkat Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ketika Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih itu yang disucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja office, urusan bisnes, segalanya itu boleh mengotorkan diri saya, kecuali kalau saya membersihkan, mentakdiskan ataupun mentasbihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, ketika solat itu kita rasakan ketika rukuk, ya Allah, aku ini banyak kelemahan, aku ini banyak kekurangan, ya Allah, pasal Engkau maha suci. Aku yakin, ya Allah, Engkau pasti boleh bagi. Kalau aku rasa malas sekarang, ya Allah, tetapi kerana aku solat Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, ya Allah, aku yakin Engkau maha bersyukur, Engkau maha pemurah, Engkau maha penolong. Ya Allah, aku malas sangat ni, ya Allah, sekarang ni. No idea macam mana nak selesaikan masalah aku, ya Allah, tapi aku yakin Engkau mampu membantuku, ya Allah, kerana Engkau maha suci. Engkau tak akan tinggalkan aku, ya Allah, kerana aku yakin Engkau adalah sebaik-baik penolong. Maka persediaan untuk Ramadan kita, tuan-tuan, kita mulakan dengan kita melihat kepada beberapa perkara, iaitu kita nak berbicara tentang istilah delayed dan juga immediate gratification. Pasal hadir ke program begini, tuan-tuan, bagi sesetengah orang merasakan hari Sabtu dan hari Ahad ini lebih bagus, rasa-rasanya dibuat untuk apa, tuan-tuan? Masa untuk shopping. Okay. Lagi apa lagi yang boleh dibuat pada hari Sabtu, Ahad? Masa untuk basuh baju, sambung belajar, kalau yang tapi sekarang cuti, okay, bagi setengah universiti. Bagi tuan-tuan yang ada anak bersama keluarga, anak-anak yang ditinggalkan di rumah, apa boleh buat pada hari Sabtu, Ahad? Keluar bercuti, kan? Maka kita nak tengok kepada, okay, kita nak tengok kepada walal akhiratu khairul laka minal ula di dalam surah Ad-Duha. Bila Allah menyatakan bahawa sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Surah Ad-Duha, tuan-tuan, diturunkan ketika Rasulullah tak berapa senang. Wahyu tidak turun, Rasulullah tertanya-tanya, orang-orang kafir bertanya pada Rasulullah, Tuhan kamu melupakan kamu. Maka surah Ad-Duha diturunkan untuk memujuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak memujuk juga kita, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dekat sini memang mencabar, tetapi akhir lebih baik daripada awal. Akhir program, kalau tuan-tuan rasa macam tak sabar dah nak balik, kan, ada urusan lain nak pergi kenduri apa sebagainya, insya-Allah di hujung nanti lebih baik daripada apa yang di awal. Di dalam hal ini bercakap akhirat lebih baik daripada dunia, tetapi kalau kita faham lebih lagi, yang akhir lebih baik daripada yang awal. Di dalam psikologi dikaitkan dengan istilah delayed gratification. Tuan-tuan tunggu sampai petang ini, sampai petang besok, insya-Allah tuan-tuan akan mendapat khair. Tuan-tuan akan mendapat khair. Dan bagi anak-anak kecil, tuan-tuan, kalau tuan-tuan berada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, bila tengok anak itu, kita minta untuk sabar. Jangan makan lagi, tunggu sekejap, ada 2 minit lagi, lepas tu makan. Kalau si anak ini boleh bersabar, insya-Allah kalau ikutkan kepada kajian dalam psikologi, anak ini akan mampu berjaya lebih lagi pada ketika besarnya. Tetapi satu ujian marshmallow, okay, yang dibuat pada anak yang diletakkan marshmallow, dibiarkan dia berseorangan. Lepas tu kalau katakan dia bersabar, dia akan dapat 2 marshmallow selepas itu.
Pemerhatian yang dibuat pada anak yang tak sabar, kalau tuan-tuan pergi ke YouTube, type marshmallow test, tuan-tuan akan nampak bahawa ada anak-anak yang tak sabar, ada yang tak sabar sampai gigit-gigit gigi, ada yang ambil, letak, dia ingat, nanti dapat 2, dia letak balik. Tapi ada yang terus makan sahaja. Maka mereka mengikuti anak-anak ini sehingga 20-30 tahun, rupa-rupanya anak-anak yang boleh bertahan, mereka boleh lebih berjaya. Mereka boleh lebih berjaya kerana apa tuan-tuan? Kerana nak duduk dalam bilik ini dengan 2 hari, walaupun tuan-tuan dah rancang awal, tetapi banyak cabaran. Dan kesabaran itu jugalah yang kita nak bawakan pada bulan Ramadan. Kerana mengapa perlu produktif? Bagi setengah orang rasa bahawa kalau katakan saya ulangkan sahaja Ramadan tahun lepas, tak payah saya tengok balik apa yang saya telah buat. Ramadan tetap Ramadan. Kewajipan mungkin lepas. Tetapi dalam hadis Rasulullah dinyatakan betapa ramai yang berpuasa tetapi yang ada hanyalah lapar dan dahaganya sahaja. Dalam hadis lain, maksud mafhumnya ialah Allah tidak memerlukan kepada solat dan juga amalan ibadat yang sekadar begitu sahaja. Kerana apa? Kerana dia dikaitkan dengan di dalam itu ada nilai yang ingin dibawakan. Dan Ustaz Rizal akan bentangkan tentang mekanisme takwa pada hari esok insya-Allah. Tapi hari ini tuan-tuan kita nak tengok mengapa perlu produktif, kerana betapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Atas dasar itu tuan-tuan, mari kita semak bagaimanakah kita nak bersyukur, kerana ayat tentang syukur pada bulan Ramadan ini memang spesifik Allah turunkan pada ayat 185 surah Al-Baqarah. Tapi kita tengok dahulu ayat ini daripada surah Ibrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini ayat productivity tuan-tuan. Tuan-tuan yang bahagian human resource ataupun yang menguruskan cikgu-cikgu di sekolah, kalau katakan tuan-tuan mencari bagaimana untuk buat team building, kan? Pasal saya sebenarnya sekarang ni di tengah-tengah team building tuan-tuan. Keluar kejap, masuk balik nanti insya-Allah. Kalau ada yang bertanya macam mana nak bina team building, adakah kena buat program asing di luar? Tidak semestinya. Tapi syaratnya bos di dalam sesuatu kumpulan itu perlu ada kemahiran surah Nabi Ibrahim, surah Ibrahim ayat yang ke-7. Iaitu ayatnya wala in syakartum la azidannakum wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apakah formulanya tuan-tuan? Formulanya tidak lain tidak bukan ialah merujuk kepada syukur. Dan syukur itulah yang saya kaitkan juga dengan kita dah ada Al-Fatihah kita setiap hari. Setiap hari kita baca Al-Fatihah, bagi setengah orang bacaannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi bila tanya bacaan maksudnya secara intelektual, ada yang tak faham tuan-tuan. Maksudnya dia belum lagi bersyukur betul-betul Al-Fatihah yang ada. Maksudnya dia kena carilah. Maksudnya dia dah dapat Al-Fatihah, kena cari lagi kerana apa? Kerana dia perlu menghargai apa yang ada dahulu. Ada yang faham. Ada yang faham tetapi mungkin kurang menghayati secara emosinya. Dia dah tahu secara intelek minda, tetapi secara emosinya waktu semayang Zuhur tadi, alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati apa maksud alhamdulillahirabbil alamin? Apa kaitan dengan tajuk selepas semayang Zuhur ini? Dan seterusnya diikuti dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin sehingga akhir. Dan kalau bertanya balik macam mana Masyari Al-Fasil tadi boleh mengalirkan air mata tuan-tuan, sebenarnya kerana beliau mencapai tahap apa yang dinamakan bukan sekadar emosi. Okay, kalau ada fizikalnya, bukan sekadar intelektualnya, bukan sekadar emosinya sahaja, tetapi kerana beliau mencapai resonance, kalau kita boleh letak istilah tersebut, dia sudah bertemu titik spiritual ketika beliau membacakan surah tersebut. Seperti mana tuan-tuan kita baca surah Al-Kahfi setiap minggu, kalau tuan-tuan membaca setiap minggu. Ada minggu baca surah Al-Kahfi itu seronok manis, kalau rasa-rasa dah habis. Tapi ada masa macam tak habis-habis. Tuan-tuan ya, baca Al-Quran sama ada di bulan Ramadan ataupun tidak di bulan Ramadan, kadang-kadang 3, 4, 5, 10 muka surat ringan sangat. Tetapi ada masa yang nak habiskan setengah muka surat pun berat kerana titik spiritual tidak ditemui tuan-tuan. Ini bukan titik titik Tuhan ke apa, bukan tuan-tuan. Ini titik spiritual. Maksudnya kita betul-betul berinteraksi. Kalau katakan ada telefon, kan? Kalau ada telefon, maksudnya ini adalah daripada diri kita.
Signal itu datang daripada Allah, dia bertemu. Barulah dia akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sebelum itu, iaitu dibacakan nama Allah bergetar. Pasal apa? Ketika membaca Al-Quran tersebut bergetar. Jadi atas dasar itu tuan-tuan, untuk perkara Al-Fatihah ini sebagai satu perkara yang perlu kita syukuri dan menjadi latar kepada bagaimana kita berbincang pada kali ini, mari kita buat sedikitlah senaman ringkas. Senaman ringkas pada petang-petang berbahagia ini, okey, pada jam 2:26 ini. Senaman ini untuk memudahkan tuan-tuan memahami ataupun mungkin saya boleh cakapkan mengaitkan Al-Fatihah dengan isi intipati di dalamnya. Okay. Dan formula ringkasnya saya buat dalam bahasa Inggeris tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan yang tak selesa berbahasa Inggeris, nanti tuan-tuan boleh terjemah bahasa Melayu. Okay. Kalau kita baca bismillah, kita berhubung dengan Tuhan, kita perlu berhubung dengan manusia. Kalau kita nak minta pada Tuhan, kita nak berhubung. Bismillah, kita terus berhubung dengan Tuhan. Bahasa Inggerisnya adalah connect. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, yang akan menjadi perbincangan utama kita. Kita bersyukur, kita mengiktiraf Tuhan sebagai Tuhan sekalian alam, Allah sebagai Tuhan sekalian alam, pemurah penyayang yang menguasai hari pembalasan. Dalam bahasa Inggerisnya acknowledge, iktiraf. Prof Muhayya sebentar tadi pun ada menceritakan tentang acknowledge, kan? Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita beribadah, menyembah, serve Allah sebagai servant, maka kita juga kena serve kepada manusia. Kita serve Allah, serve manusia. Jadi yang ketiga adalah serve. Yang keempat ialah kita minta, bertanya kepada Allah, inquire, ihdinas siratal mustaqim. Dan yang kelimanya ialah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okay. Jadi yang itu panjang dia punya penerangannya tuan-tuan, tapi kita ambil senamannya dahulu. Okay. Senaman ni bukan kata senaman Al-Fatihah, ini bukan bid'ah mana pula ni, okay? Pada waktu tengah hari ni. Cuma nak pastikan pada tuan-tuan, apabila fizikal, intelektual, emosi dan spiritual kita gabungkan betul-betul. Okay. Yang ini mungkin sekadar intelektual, fizikal dan juga emosi sahaja. InsyaAllah ia melahirkan produktiviti. Jika tidak, kita akan nampak nanti kita tidak keruan dalam melaksanakan aktiviti kita selepas ini. Jadi tanpa buang masa, saya persilakan tuan-tuan untuk bangun. Okay. Boleh ya tuan-tuan, waktu tengah hari ini. Okay. Saya tunjukkan senamannya, nanti tuan-tuan buat. Dan kalau ada kawan yang mungkin perlukan ruang lebih, boleh berpindah sedikit. Okay, silakan. Baik, kita persilakan pada tuan-tuan, kita belajar dahulu senaman ringkas ini. Dan moga-moga lepas ini tuan-tuan bolehlah mengkaji-kaji sikit apa kaitan connection dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang baca Bismillah tapi tak connect pun dengan Allah, dia connect masih lagi dengan handset dia, kan? Malah ketika solat, ketika yang ini sedang zikirallah wajilat, sepatutnya wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, tapi yang bergetarnya hati itu kerana handset. Kan tuan-tuan? Kerana sumber getarannya bukannya spiritual tetapi fizikal semata-mata. Tidak produktif. Jadi kita cuba untuk asingkan perkara tersebut. Jadi kita mulakan. Kalau saya buat connect, tuan-tuan ya. Kalau kita buat connect, senamannya ringkas je, tak perlu banyak tenaga. Kita buat saja connect macam semut bertemu semut, okey? Connect. Dan tuan-tuan sebut sama-sama, okey? Walaupun nampak ringkas, tetapi bila tuan-tuan sebut itu akan menyebabkan minda dan perasaan itu terbangkit untuk apa kaitan dengan bismillah selepas program ini. Connect. Baik. Alhamdulillah. Yang kedua berkaitan dengan tajuk kita, to be productive. Untuk kita menjadi produktif, kita kena bersyukur dan mengiktiraf Allah dan beriktiraf sesama manusia. Jadi kita kena buat acknowledge. Acknowledge ini kita buat begini saja, acknowledge. Okay? Maksudnya kita acknowledge orang tersebut, kawan kita penat, ada yang ngantuk, terlebih makan, dia perlu tidur. Tak bertidur tuan-tuan lepas ni. Okay? Sekarang kita buat dulu senaman. Okay? Yang ketiga ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, we serve. Jadi kita buat serve. Serve ni macam kita makan kat restoran, ada waiter yang servekan kita. Serve. Kita bawa dulang tu kan. Serve. Okey. Yang keempat, ihdinas siratal mustaqim, kita bertanya pada Allah, mohon hidayah, bukan sekadar ketika nak pilih A ataupun B untuk masuk ke alam perkahwinan, kan? Tetapi nak pilih nak pergi transformasi Ramadan ke tidak,
ataupun nak pergi bercuti dengan keluarga ke tidak, nak buat persediaan sebelum Ramadan ini, shopping habis-habis, lepas tu Ramadan nanti tak payah buang masa dekat Tesco ke tidak, itu semua perlukan hidayah. Dan bagi orang yang dah dapat hidayah tuan-tuan, seperti Nabi, hidayah yang beliau perlukan ialah apa? Untuk istiqamah. Dah boleh baca Quran 10 hari pertama, nak istiqamah 10 hari kedua, agar 10 hari ketiga itu bukannya Quran itu hanya di atas almari. Kerana apa? Kerana istiqamah ini tuan-tuan perkara besar. Maka kita minta pada Allah. Itu sebabnya inquire ni kita tanya macam mana tekniknya ya Allah. Kita nak memahami, menyelami. Jadi kita menyelam sikit. Inquire, baik. Dan yang terakhir sekali, okay, bagi tuan-tuan yang dah ada pengalaman buat aktiviti ini, baguslah, alhamdulillah. Cuma kita praktiskan saja. Akhir sekali Allah memberi kita pilihan. Memberi pilihan. Dan kita bercakap tentang produktiviti nanti tuan-tuan. Pilihan bagi kita ni bagus atau tak bagus? Kalau tuan-tuan diberi pilihan dah dalam program ini, tuan-tuan boleh dengar ceramah ataupun tak dengar ceramah. Tuan-tuan boleh pilih penceramah ataupun tidak, kan? Bila nak daftar je, tuan-tuan boleh pilih penceramah. Siapakah penceramah yang perlu dijemput pada program ini? Kemudian bila tuan-tuan datang ke sini, tuan-tuan boleh pilih sama ada tuan-tuan nak makan di sini ataupun makan di cafeteria. Kemudian tuan-tuan diberi pilihan lagi, kalau tuan-tuan nak dengar saya ataupun tak nak dengar, dan diberi pilihan lagi, kan? Tuan-tuan, kita nak habis pada pukul 3.30 ataupun pukul 2.30. Seronok ke program gitu? Siapa yang kata seronok? Angkat tangan. Okey, ada yang kata seronok. Okey, alhamdulillah. Dan siapa yang kata tak seronok? Tak seronok. Dan yang lain tak pasti. Seperti biasa. Jadi kalau tak pasti tuan-tuan, sebenarnya lagi banyak pilihan di dalam bulan Ramadan nak baca Quran pagi ke petang. Petang lah. Ada pilihan. Kemungkinan tidak produktif pada hari tersebut. Pasal apa? Dia bertangguh petang. Macam surah Al-Kahfi yang biasa dibaca. Okay, kita kaitkan surah Al-Kahfi ni pasal apa tuan-tuan? Pasal di seminggu sekali. Ataupun surah Yasin. Dan dikaitkan dengan program pertama akademi sendiri yang dahulu. Jadi nak baca pagi ke petang, nak baca malam Khamis ke, Khamis malam ke, pagi Sabtu, kita beri saja pilihan. Maka kalau kita kata besoklah, bersedia bahawa surah Al-Kahfi itu, ataupun saya nak baca pagi 10, nanti 90 lagi waktu petang. Bagi saja pilihan tuan-tuan. Pilihan ini kalau pada orang lain memang bagus. Itu sebabnya pada tuan-tuan, kalau kita nak berhenti awal ke tak berhenti awal, tuan-tuan beritahu nanti. Okay? Tapi kalau diri saya tak boleh beritahu, saya nak ceramah ni, nak buat persediaan ke tak nak, tak apalah, buat persediaan pun okey, tak buat persediaan pun okey. Tak boleh. Pasal apa? Formula untuk diri sendiri, dia kena. Tak ada itu. Mari kita cuba sama-sama. Kalau choice macam surf, tetapi keluar satu-satu. Choice, 1, 2. Sama-sama tuan-tuan. Okay? Choice, 1, 2. Okey, yang 1, 2 tu tak payahlah, itu teknik je. Okey, tak apa, terima kasih, bagus. Kerana mula-mula sedar, lepas tu jadi separa sedar ataupun automatik, kan? Pasal dia kena praktis tuan-tuan. Okey, sebabnya mengapa persediaan penting? Pasal persediaan ini menyebabkan kita aware, okey, saya kena buat persediaan, saya kena shopping awal, saya kena pastikan rumah saya nanti decorate elok-elok sikit, bukan sekadar waktu nak raya saja saya bagi cantik-cantik, tapi kalau boleh sebelum Ramadan ini letaklah belon-belon ke apa ke, kan? Bagi hadiah kepada kawan-kawan anak. Pasal apa? Nanti anak tanya, "Mak, mengapa?" Kerana kita ada celebration. Kita ada namanya Ramadan celebration, kita ada perayaan Ramadan, bukan sekadar menyambut Syawal. Ya tuan-tuan ya. Baik, kita senaman sama-sama. Kita mula step by step. Gear 1. Okey, pasal apa? Pasal bila nak masuk Ramadan tuan-tuan, kalau kita bersedia awal, hari ini tuan-tuan bersedia, insya-Allah pada Ramadan pertama tuan-tuan dah biasa. Itu sebabnya Rasulullah memberi galakan sunnah berpuasa Syaban. Pasal apa? Nak bagi step by step. Quran kena mula daripada sekarang tuan-tuan. Kalau nak 30 juzuk pada bulan Ramadan, sekarang kena mula. Kalau sekarang tak mula, tak praktis, waktu hari pertama nak baca Quran 1 juzuk dengan sahurnya, dengan kena pergi kerja, kena berzikir apa sebagainya, kemungkinan transformasi Ramadan 2.0 tetap dalam folder lagi. Sama-sama kita buat. Saya sebut connect, saya tak buat tuan-tuan ya. Tuan-tuan yang buat, saya bagi arahan saja. Okey, nanti tuan-tuan buat sama-sama bertindak mengikut arahan. Connect. Acknowledge. Serve. Inquire. Choice. Okey, jadi tuan-tuan boleh kaitkan, sebenarnya Allah memberi saya choice, sebenarnya saya kena bagi juga choice kepada anak buah saya ketika bulan Ramadan untuk melatih sabar
Pasal ada orang yang tak boleh sabar dia tuan-tuan, pasal dia rasakan dia kena paksa orang untuk diri, tak apa, saya boleh bagi choice. Kan? Saya nak baca Quran ke tak nak, tak apa, tapi kalau bagi orang lain, padahal dia terbalik sebenarnya. Diri sendiri yang pagi-pagi nak bangun pagi tuan-tuan, kita kena 5.30 ataupun Ramadan pukul 4.30, saya kena bangun sekarang juga. No, tak ada pilihan 4.30 ke 4.31. Pasal kalau ada 4.31, handset lagi lah, handset lagi kan. Tinit 4.30. Tak apa, 4.35. Apa pengalaman tuan-tuan? Kalau kita tahu perkara tersebut tuan-tuan, sebenarnya kita dah cover dah tajuk productivity. Kan? Belum masuk tajuk lagi, tapi kita dah cover dah. Pasal tuan-tuan ada pengalaman, cuma kita nak pastikan jangan kita terlupa perangkap tahun lepas. Jangan terlupa. Okay? Jangan terlupa. Kalau kata tak apalah saya shopping kemudian sikit, kemudian bila nak pergi shopping kena window shopping dahulu. Kan? Dan akhirnya menyebabkan masa kita kurang difokuskan kepada apa yang perlu diberi perhatian. Baik, kita sama-sama connect, acknowledge, serve, inquire, choice. Connect, acknowledge, serve, inquire, choice. Okey, apa yang berlaku sebenarnya tadi tuan-tuan adalah intelektual tuan-tuan bergerak dengan fizikal dan harapnya penuh perasaan lah. Kan? Kalau ada yang kata saya terpaksa pasal berceramah suruh bangun, kalau saya duduk, kan? Macam tuan alhamdulillah datang, tapi tak boleh berdirilah ya. Dia melu, kan? Tapi sebenarnya tuan-tuan kita kena konsistenkan, kerana selepas ini makin cepat. Ramadan pertama kita boleh perlahan-lahan. 10 hari kedua, 10 hari ketiga, kalau siapa yang masih lagi perlahan-lahan, 10 hari terakhir tertinggal. Pengalaman kita tuan-tuan kan, 10 hari tertinggal. Pasal apa? Pada waktu itu kita tak biasa nak menguruskan Quran dalam 10 minit boleh baca. Rupanya 10 minit itulah sahaja yang ada. Yang lain nak pack barang dan nak pergi balik kampung. Kalau 10 minit itu tidak dimanfaatkan, tidak disyukuri. Kalau tidak dibina pengalaman itu sekarang, pada 10 hari pertama, kemungkinan Ramadan lebih kurang saja pada tahun lepas. Jadi kita akan sama-sama usahakan sama-sama insya-Allah. Baik, kita sekali lagi kita naik pada grade yang kedua, gear 2. Laju sikit tuan-tuan ya. Ini kita kalau boleh sebut pada fasa kedua Ramadan. Laju sikit, tapi tuan-tuan masih lagi sebut elok-elok, jelas sambil bertindak mengikut arahan. Ready? Connect, acknowledge, serve, inquire, choice. Connect, acknowledge, serve, inquire, choice. Okey, baik tuan-tuan. Jadi kita masuk pada fasa ketiga awal. Fasa ketiga awal ni gear ketiga lah. Laju sikit, tuan-tuan tak perlu sebut dah. Tak perlulah kata nak baca Quran kena hari ni dah berapa juzuk ya, 1 juzuk. Benda tu dah jadi automatik harapnya. 10 minit ada saja buka. Kalau tuan-tuan tengok gambar-gambar orang baca dalam bas apa sebagainya tuan-tuan ya. Itu sebenarnya rahsia 30 juzuk tu habis. Bagi tuan-tuan yang bekerja pagi sampai petang, jam dan sebagainya, kan, perlu merancang bagaimana produktif kerana formula masing-masing. Formula macam mana nak selesaikan tuan-tuan masing-masing. Kalau tanya pada saya tak ada masalah insya-Allah, pasal saya blok 1 bulan saya untuk jangan ambil training. Jadi saya akan fokus. Itu pun tidak semestinya. Nanti dia ada pula cakap, antara baca Quran ataupun baca tafsir, mana yang akan lebih bagus? Kan? Kata baca tafsir. Baru baca 1 muka surat, kan? Kalau yang bahasa Arabnya, alamak, ini perlukan rujukan kepada kamus Hansur ataupun Maurid. Buka pula kamus. Pilihan atas pilihan tuan-tuan. Sama seperti soalan yang Prof. Muhayya sebutkan tadi. Yang 40 tolak 2 bagi 2 apa sebagainya tadi kan. 1 campur 1 apa tuan-tuan? 2. Kalau 30 kali 30? Kalau 30 kali 1100? Lambat sikit. Pasal sebenarnya cara berfikir kita yang awal, yang cepat tadi itu namanya sistem 1. Okay, ini ditulis oleh Nobel Laureate Economy. Dia kata manusia ini sistem 1 dan sistem 2. Kalau kita nak menjadi produktif, kita kena pastikan semua formula yang sistem 2 itu disatukan, dimudahkan, proses elok-elok cepat. Jadi sebabnya kalau katakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, apa poin dia? Kan? Apa poin dia? Dengan apa sebenarnya? Kalau begitu tuan-tuan, di waktu solat kita baru nak fikir dengan nama. Baru nak fikir waktu tu, memang susah nak dapat khusyuk. Tapi kalau kita kata connect,
Paling kurang tuan-tuan ya. Tuan-tuan rujuk tafsir banyak tafsirannya, tapi pilih satu. Connect. Ya Allah, aku harap aku disconnect daripada telefon aku, disconnect daripada masalah aku, disconnect daripada segala yang meletakkan diri aku sebagai keutamaan, tetapi yang penting adalah kepadamu ya Allah. Bismillah. Dalam masa 0.1 saat itu dah tuan-tuan, kita kena ada jawapan. Barulah kita dapat seperti mana harap-harapnya Masyari' Al-Fawzi. Gear ketiga. Tuan-tuan tak perlu sebut lagi. Tuan-tuan bertindak saja dan kadang-kadang dia melompat-lompat. Okey. Kadang-kadang ada hari ni baca Quran, besoknya tak sempat baca, lepas tu nak cover balik. Okey. Jadi mungkin connect, lepas tu acknowledge. Tuan-tuan kena peka kepada keadaan. Sudah bersedia tuan-tuan? Connect, acknowledge, serve, inquire, choice. 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 Baru gear ketiga. Kalau gear automatik ada 4 tuan-tuan ya. Jadi satu lagi. Apa yang satu lagi ni? Oh, kalau tadi tuan-tuan bila sudah tidak 10 hari terakhir, banyak sangat perkara berlaku. Orang jemput pergi iftar, kan? Orang suruh kita buatkan turn kita pula kena bagi jamuan dekat surau. Banyak sangat perkara yang berlaku. Kalau katakan kita tidak tangkas dan cekap produktif, kita mungkin sekali lagi tidak produktif. Yang keempat ialah pengaruh orang lain. Bang, jomlah bang, kita pergi beli langsir. Langsir tu dah 5 tahun. Pengaruh. Kita takkan tak buat kuih, takkan semua nak tunjuk-tunjuk je. Pengaruh. Mak, kita tak ada ke macam orang sebelah tu ada bling-bling? Pengaruh. Maka tuan-tuan selepas ini, kalau tuan-tuan ada pengaruh daripada luar, ketika tuan-tuan connect, acknowledge nanti, tuan-tuan pastikan tuan-tuan fokus kepada apa yang sepatutnya, baru produktif. Okey? Jadi, tanpa buang masa, tuan-tuan ikut pada arahan saya, jangan ikut pada perbuatan saya. Okey? Ataupun perbuatan orang di sebelah. Okey, pasal orang sebelah tu mungkin dia mempengaruhi. Okey, tuan-tuan ya. Sudah bersedia? Dan kalau siapa yang tidak berapa berjaya, nanti kita kena tanya orang sebelah, mengapa? Apa sebab saya tidak berjaya? Okey? Ini kita simulasi Ramadan kita, tuan-tuan. Okey? Ready? Connect, acknowledge, serve, inquire, choice. 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 Terima kasih tuan-tuan, berikan tepukan kepada tuan-tuan. Sila duduk. Okey, alhamdulillah kita sudah melalui Ramadan. Okey, Ramadan kesik dalam exercise kita. Jadi tuan-tuan, apakah yang berlaku sebentar tadi bagi tuan-tuan yang rasanya terganggu dengan orang di sebelah kiri, kanan, depan, belakang? Ada tak siapa yang terganggu sebentar tadi? Ada? Siapa yang tak terganggu? Saya memang fokus sepanjang tadi yang round keempat. Tuan-tuanlah orangnya. Okey. Jadi tuan-tuan, sebenarnya apakah yang berlaku pada tuan-tuan yang terganggu sebentar tadi? Ia bergantung pada emosi siapa yang kuat. Kalau emosi saya yang kuat dan saya memberi fokus, kan, connect, acknowledge, serve, inquire kepada tuan-tuan, maka tuan-tuan akan terpengaruh kecuali tuan-tuan mempunyai karakter emosi yang kuat. Karakter ini tuan-tuan telah kita bincangkan dalam seminar yang sebelum ini tentang surah Luqman. Sudah kita bincangkan. Jadi kekuatan karakter, kita mengenal kepada apakah fizikal, intelektual, emosi dan spiritual cabaran-cabarannya, Ramadan adalah tempat untuk kita praktiskan dengan lebih intensif lagi. Ini adalah bulan latihan. Baik, antara saya itu bila bercakap tentang syukur. Okay. Kita ambil masa untuk kita pause kejap tuan-tuan. Kerana fizikal lebih seronok ketika bila tuan-tuan?
Ketika makin aktif ataupun waktu kita makin duduk di tempat duduk masing-masing? Tuan-tuan seronok ketika bila? Pengalaman. Aktif. Waktu itu sebabnya ada orang yang sanggup menari dan sebagainya, pasal waktu itu dia excited, gembira. Intellectual, dia seronok ketika dia bergerak ke tuan-tuan, laju ke ataupun slow sedikit berbanding fizikal. Contohnya tuan-tuan nak dengar ceramah ni, tuan-tuan saya galakkan menari ke ataupun duduk di sini, tapi dibenarkan untuk bergerak-gerak sikit untuk menulis. Duduk sambil bergerak-gerak tuan-tuan ya. Tapi kalau diminta duduk je, pejamkan mata, duduk, jangan gerak-gerak, tak boleh. Kena ada gerakan, tetapi jangan macam fizikal. Fizikal nak seronok, kena bersukan apa sebagainya, tetapi intelektual dia kena kurangkan sikit, bawa bertenang. Kan? Itu cara kita nak mengenal kepada minda kita, baru kita boleh produktif di bulan Ramadan. Baru kita boleh produktif. Emosi tuan-tuan, kita kena makin bergerak ke ataupun kita kena makin perlahankan pergerakan kita, makin kita kembalikan pada diri kita? Mana satu? Pertama, kedua? Kedua. Sebabnya kalau nak sayang pada anak, contohnya kan, si ayah balik penat, traffic jam, nak sayang pada anak, kalau guna intelektual, dia akan tengok mengapa bersepah, pasu pecah dan sebagainya. Pasal intelektual dia cepat dan dia nak bertindak, memberi hukuman. Tapi emosi akan tanya, anak aku selamat ke tak? Itu emosi. Ini apa yang berlaku ni? Mungkin pasu itu saya tersilap letak, pasal diletakkan di belakang pintu, bila buka pintu pecah. Anak okey ke? Itu emosi tuan-tuan. Antara intelek dan emosi, intelek ini suka memberi conclusion, suka membuat kesimpulan. Dan kesannya di bulan Ramadan, apa kesannya tuan-tuan? Siapa boleh teka? Dan saya ada hadiah untuk siapa yang boleh beri jawapan yang betul. Okey. Buku saya yang tidak dinyatakan sebentar tadi. Okey. Yang terkini lah. Okey. Apa kesan intelektual yang tinggi? Tuan-tuan banyak ilmu, bekerja, belajar. Tapi intelektual yang ekstrim akan memberi kesan di bulan Ramadan. Apakah kesan tersebut? Kalau boleh berkongsi. Dan saya nak jawapan tepat. Kalau kurang tepat, saya bagi hadiah lain. Ada tuan-tuan yang boleh berkongsi? Just angkat tangan ataupun jerit saja. Ya? Apanya? Saya bagi mic. Bagi reason, okey, bagi reason. Macam mana saya nak on kan? Sini Bagi reason, okey, kita terima dahulu. Apa lagi? Stres di bulan Ramadan, banyak bagi reason di bulan Ramadan. Apa lagi? Jangan sangka buruk. Jangan bersangka buruk ataupun mudah bersangka buruk di bulan Ramadan. Tangguh di bulan Ramadan. Marah di bulan Ramadan. Sebenarnya itulah topik utama Rasulullah bersama sahabat, kan? Bila orang kacau nak bergaduh apa sebagainya, saya berpuasa. Pasal berpuasa itu, bila kita marah tuan-tuan, pasal kita boleh menggunakan intelektual, kita boleh cakap pasal terlampau kita sensitif dengan sesuatu. Yang kat belakang sana tu nak dengar ceramah ke nak makan dalam dewan ini? Betul tak fakta tu tuan-tuan? Fakta tu kalau ada yang makan, betul tak fakta tersebut? Betul. Datang ke dewan ini untuk apa? Belajar. Betul. Bagi orang yang intelektual, dia kata, apa salah saya cakap begitu? Apa salah saya cakap begitu kan? Tetapi bagi emosi, apa yang tuan-tuan rasa sebentar tadi kalau saya cakap begitu? Itu perli namanya, kan? Perli ni hasil daripada marah tuan-tuan. Dia tak tahan orang ada yang makan. Ini bukan mesej saya ya. Okey, makan-makanlah tak apa, tak ada sampai masalah. Okey. Pasal emosi saya kena kawal. Saya tak kisah orang makan ke tidur ke tak apa, tak ada masalah insya-Allah. Okey. Yang penting tuan-tuan kita seronok dalam majlis ini dan tuan-tuan dapat pahala. Tuan-tuan datang daripada jauh, datang dekat jauh, tinggalkan keluarga masing-masing. Ini satu pengorbanan yang saya hargai. Saya ucapkan terima kasih pada semua. Okey. Dan kalau terlelap tu biasa, kan? Pasal saya ni seperti mana juga Ustaz Rizal selalu cakap, beliau kalau diberi peluang lah 2 hari mendengar penceramah, mungkin dia tak datang ataupun dia terlelap. Saya pun jenis orang begitu juga. Okay? Sebabnya alhamdulillah saya diberi peluang untuk berada di sini, walaupun cara nak mengelakkan saya terlelap tu berbeza sikit daripada tuan-tuan lah, kan? Tuan-tuan kena buat senaman kisik apa sebagainya. Saya pasal nak bersama dengan tuan-tuan sekalian. Baik, jadi hadiah untuk puan saya silakan. Yang lain saya ucapkan terima kasih kerana sudi. Silakan. Okey, sama. Jadi berikan tepukan pada puan sebentar tadi. Pause.
adalah satu kemahiran yang penting. Maka dalam sepanjang 1 jam 30 minit ni tuan-tuan, kita kena selalu pause kejap. Kita boleh je buat aktiviti sebentar tadi. Saya boleh buat banyak aktiviti untuk menyebabkan kita lebih lagi lebih aktif, kan? Sampai ada yang boleh panas, okey, dengan keaktifan tersebut. Tetapi kita kena pause. Pasal pause ini menyebabkan daripada sesuatu yang amat panas boleh menjadi sejuk. Daripada yang sejuk boleh jadi amat panas. Pasal apa? Kita berfikir, ya Allah, harapnya dengan aku hadir Ramadan ini, ya Allah, apa benda yang aku ingin syukuri di peringkat fizikal dan keuangan? Kerana tahun lepas saya produktif ke tidak di bahagian keuangan dan juga fizikal saya? Cuba tuan-tuan ambil masa untuk tulis sikit. Contohnya, orang yang produktif pada bulan Ramadan tahun lepas, saya dapat menurunkan 2 kilogram. Selepas ini Dr. Mahathir akan menerangkannya. Kalau katakan tidak produktif di bahagian pangkah ni, tahun lepas sama ada saya naik 4 kilogram ataupun saya tak tahu saya naik ke turun. Tulislah kat situ. Okey. Sebagai peluang untuk kita berhenti sebentar tuan-tuan, tengok saya tahun lepas bersyukur tak dengan tubuh yang Allah berikan kepada saya, dan saya gunakan Ramadan untuk saya memastikan ia masih lagi produktif. Okey, silakan tuan-tuan ya. Kemudian kita boleh isi intelektual ini. Kalau tahun lepas saya lebih memahami tentang sesuatu subjek, sama ada yang berkaitan dengan kerja ataupun berkaitan dengan Islam, Al-Quran, tafsir saya lebih memahami, ataupun tahun lepas kita mungkin Ramadan baca Quran, berapa ayat yang kita faham, tak berapa pasti. Maksudnya itu mungkin melambangkan kita belum lagi mencapai kepada produktif ini tadi. Okay? Kerana ini ayat yang selalu kita ulang tuan-tuan, tapi cara macam mana kita nak terjemahkan produktiviti di bulan Ramadan tahun ini, kita kena cek tahun lepas. Okay? Barulah kita boleh pergi ke depan. Pasal kalau ayat tersebut kita tengok satu lalu sahaja, surah Ibrahim tersebut memang biasa penceramah sebutkan, tapi praktisnya itu kita kena mulakan dengan tahun lepas produktif ke tidak. Kalau kita rasa kurang, kan, maka kita kena tambah. Kalau sudah, mampukah diteruskan tahun ini? Itu yang perlu diisikan. Pada bahagian emosi keluarga sosial, apa yang boleh disampaikan tuan-tuan? Apa contoh emosi keluarga sosial yang produktif pada bulan Ramadan? Boleh tuan-tuan beritahu contoh? Kalau ada yang boleh berkongsi pengalaman tuan-tuan, bukan pengalaman saya, bukan pengalaman orang lain. Jangan buat teori-teori lain ke apa ke. Tahun lepas produktif saya pasal saya pergi solat berjemaah, dan saya boleh bertanya pada anak saya apa khabar, tengok muka dia, betul-betul itu produktif. Tapi kalau yang tak produktif, saya tetap juga balik lewat pukul 11 malam, kan? Sembahyang tarawih saya pun sembahyang sini-sini, keluarga saya tak tahu buat kat mana. Contohnya kan, itu contoh tidak produktif. Apa contoh produktif tuan-tuan? Boleh kongsikan? Silakan kalau ada. Sama ada tuan-tuan punya pengalaman ataupun pengalaman orang lain yang boleh kita kongsikan, nak dapat idea pada hari ini. Pasal ayat sama tuan-tuan, yang saya bawakan pada tuan-tuan ayat yang sama. Saya tidak bercadang untuk mengajar tuan-tuan, tuan-tuan lebih pakar daripada saya. Tetapi yang lebih penting itu kita nak sama-sama berkongsi, nak tengok apa yang boleh dibuat pada tahun ini. Contoh keluarga emosi positif produktif. Ya? Okey, tahun lepas kita 8 rakaat, tahun ini 20 rakaat. Itu produktif. Produktif maksudnya anak beranak semuanya 20 rakaat. Bukanlah si ayahnya 20 rakaat, tengok kat belakang, kan? Kan? Walaupun itu di peringkat spiritual tuan-tuan ya. Spiritual ni maksudnya kita buat amalan kita bertambah. Tetapi sebenarnya dia ada kaitan dengan hubungan keluarga sebenarnya kalau disusun elok-elok. Boleh saja masing-masing buat masing-masing, sembahyang masing-masing, buka puasa masing-masing. Yang si ayah pergi kat golf club, kan? Yang si maknya ataupun si anaknya mungkin kat mana-mana lah makan kurma mengikut sunnah. Kan? Kalau itu berlaku, maksudnya kita boleh letakkannya di sini. Tuan-tuan boleh senaraikan di sini. Dan kalau boleh tuan-tuan balik nanti pastikan yang pangkah-pangkah itu dipangkah. Pangkah daripada senarai kita pada tahun ini. Tuan-tuan ya. Baik. Jadi kita teruskan dengan kita melihat seterusnya kepada bagaimana meningkatkan syukur. Okay. Bagaimana meningkatkan syukur. Jadi kotak-kotak pos itu tuan-tuan boleh balik, tengok balik. Kerana kita dalam program ini sekadar kita
melihat balik apakah ayat asas POS tersebut. Ayat ini daripada surah Al-Baqarah ayat 185. Okay. Ayat 185. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bercerita tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kalau ayat 183 bercakap tentang 184 atau 185 tuan-tuan ya. Ayat 183 bercakap tentang puasa. Ramadan biasanya dikaitkan dengan puasa. Biasanya tuan-tuan ya. Dan besok pun kita akan bicara tentang takwa. Ustaz Rizal pagi tadi pun bercakap tentang puasa sedikit. Tetapi kita nak bercakap tentang ayat 185 ini. Allah memberi perhatian kepada bulan Ramadan dengan Al-Quran. Bulan Ramadan dan Al-Quran. Tuan-tuan mungkin dah banyak kali dah bertemu ayat ini. Hari ini kita nak kaitkan Ramadan, Quran dan akhir sekali wala'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun. Kerana dengan puasa la'allakum tattaqun. Dengan Quran sebenarnya Allah nakkan kita di bulan Ramadan ini tuan-tuan mendapat idea untuk menjadi lebih produktif lagi di bulan Ramadan dan di selepas bulan Ramadan. Itu sepatutnya mesej daripada ayat ini. Selain daripada terjemahan, tafsiran, pendapat lain. Dan apakah puncanya tuan-tuan? Kerana Al-Quran ini akan menjadi sebagai huda, bayyinati minal huda wal furqan. Ada 3 tahap di dalam Quran itu yang menyebabkan kita produktif. Dan kita nak semak tengok selepas ini, adakah Quran kita tahun lepas dia menyebabkan kita produktif di peringkat huda ke, bayyinati minal huda ataupun al-furqan. Apa bezanya 3 perkara tersebut tuan-tuan? Yang pertama, huda, practical guidance. Kita tahu bahawa kena puasa. Simple, kita tahu itu adalah huda. Tetapi bayyinati minal huda, macam mana puasa, mula daripada apa, daripada pagi sampai ke petang, itu bayyinati minal huda, details kepada huda yang kita dah faham tadi. Kalau tuan-tuan nak memajukan keluarga, kali ini Ramadan ini adalah tempat untuk keluarga saya makin berkasih sayang, si suami dan si isteri makin rapat lagi, kali itu hudanya, bayyinati minal huda. Al-Quran sepatutnya tuan-tuan tahu kat mana ayat-ayat bercakap tentang nak capai tahap ataupun perkara tersebut. Kena tahu kat mana. Contohnya apa? Contohnya Nabi Ibrahim bila meninggalkan anaknya di satu lembah tidak ada tanaman, Nabi Ibrahim selesaikan masalah tersebut bermula dengan spiritual agar anak dan isterinya solat. Jadi dia cara berfikirnya ialah solat dahulu, kemudian barulah bercakap tentang emosi, perasaan, tentang ilmu, barulah bercakap tentang buah-buahan, thamarat. Barulah cakap pasal duit, pampers dan sebagainya. Contoh. Maksudnya Al-Quran memberi petunjuk, penerangan kepada nak mencapai kepada kasih sayang di dalam keluarga. Jadi kalau kita dapat perkara tersebut tuan-tuan, maksudnya Al-Quran berjaya menyebabkan kita produktif pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga ialah kita mencapai apa yang dinamakan sebagai Al-Furqan. Al-Furqan, iaitu kita kalau lebih tahu yang Al-Furqan ini kita dapat membezakan hak dan yang batil sehingga kan kita mampu mengambil tindakan. Mampu mengambil tindakan, kita dapat membezakan sehingga kan kalau rasanya transformasi Ramadan saya kena pergi. Contohnya lah. Kalau katakan saya kena baca Quran, orang lain kalau peringkat huda tahu Quran ini dapat 10 pahala, di bulan Ramadan ganjarannya banyak lagi. Tetapi Al-Furqan tahu saja ada peluang untuk baca Quran, terus ambil Al-Quran dan terus dibaca. Pasal apa? Pasal bila dia baca Quran itu somehow menyebabkan diri dia terbangkit untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil. Jadi ini adalah rahsia tuan-tuan ya, untuk menjadikan kita bersyukur. Jadi mari kita pause sekali lagi. Mari kita tengok kepada adakah Quran kita pada tahun lepas peringkat bacaannya berapakah kuantiti yang dapat dicapai. Kalau tuan-tuan boleh isikan, kalau ingatlah, kalau tak ingat tak apa. Okey. Adakah makhrajnya sama dengan makhraj ketika umur 7 tahun ataupun makhrajnya sama ketika kita umur 12 tahun ataupun telah diperbaharui baru-baru ini. Contohnya kan. Cara sebutannya, belajar qalqalahnya,
tajwidnya, walaupun tak perlu tahu nama tuan-tuan ya, tetapi boleh tak saya semak dengan isteri saya bacaannya, ataupun semak dengan ustaz di surau, pernah buat sebelum masuk bulan Ramadan. Yang itu produktif. Tapi kalau tak sempat lagi, ataupun saya pun tak tahulah apa teori-teori sebut ni, kalau surah huruf dot itu daripada mana daripada sini ke, ataupun dot pun cukuplah. Maksudnya tuan-tuan, Al-Quran itu masih lagi belum dijaga haknya. Maka tahun ini tuan-tuan mungkin boleh letaklah sikit apakah persediaan Ramadan tahun ini. Tak terlambat tuan-tuan, masih sempat. Kan, masih sempat, ada beberapa belas hari lagi ni, mungkin semak dengan, tak perlu belajar yang taranum apa sebagainya, tapi semak dengan ustaz di tepi rumah ke, di surau, dan laksanakan. Kalau ada yang kata tak sempat lah tuan-tuan ya. Kalau tak sempat itu maksudnya kita kena tanya balik kepada diri kita, kita beri pilihan. Sama ada Quran yang kita nak jaga, ataupun kita nak jaga kerja kita lebih lagi pada bulan Ramadan ini. Kalau katakan kita nak jaga kerja kita lebih daripada Quran kita, maka bergantung kepada iman kita yang menjawab tuan-tuan, kan? Jadi kembali pada yang ni, jumlah bacaan dan makhraj bacaan. Itu di segi fizikalnya tuan-tuan. Dari segi intelektualnya, adakah tahun lepas kita faham tu lebih berapa surah yang kita faham? Kalau katakan Al-Fatihah tahun lepas saya dah hafal maksudnya, okey, tandakan bagus, kan? Kalau katakan apa lagi surah, contohnya saya menghafaz ataupun memahami maksud surah Al-Qari'ah contohnya. Pasal imam selalu baca surah Al-Qadar, saya dah tahu dah maksud surah Al-Qadar. Letakkan di sini, tahun ini apakah tujuannya tuan-tuan, ataupun apakah target tuan-tuan. Dan tuan-tuan bila nak buat perancangannya, kalau tuan-tuan ada masa sekarang lah, tulis satu surah tambahan yang tuan rasa macam surah Al-Ikhlas ni bagus, saya nak faham maksudnya, letakkan. Dan saya bercakap ni tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang tidak memahami bahasa Arab, kalau tuan-tuan memahami bahasa Arab, letaklah sikit tafsir apa nak tengok tahun ini, kan? Nak tengok pada Qurtubi ke, nak tengok kepada tafsir Ma'ani ke, daripada tafsir-tafsir yang ada tu, letakkan sikit. Pasal apa tuan-tuan? Nak upgrade, agar huda itu boleh jadi bayyinatin minal huda wal furqan. Ada orang yang membaca Al-Fatihah sahaja, Alhamdulillahirabbil alamin, dia menyebabkan Al-Furqan dalam diri dia, dia tetap nak iktiraf orang yang ada di sekeliling dia. Dia ingin iktiraf dan bersyukur, berterima kasih pada orang di sekeliling dia. Ada orang yang bila baca Alhamdulillahirabbil alamin, apa kaitan dengan bersyukur? Pasal dia tak nampak Al-Furqannya, dia hanya nampak Al-Huda, iaitu kena puji Allah sahaja, tidak ada kaitan dengan kehidupan seharian. Okey. Baik, yang ketiga tuan-tuan, kita beremosi, bertadabur dan mengamalkan apa yang telah dibaca. Jadi tuan-tuan boleh letakkan di situ kuantitinya berapa dan kualitinya macam mana. Okey. Ini sebagai panduan tuan-tuan ya, sebagai panduan untuk kita sama-sama melihat bagaimana kita berinteraksi dengan Quran, agar Quran itu mampu menyebabkan kita produktif pada tahun ini. Agar dia menjadi produktif pada tahun ini. Kita ambil contoh tuan-tuan ya. Kalau saya minta pada tuan-tuan untuk kita cakap tadi tentang iktiraf, acknowledge. Kita nak iktiraf pada Tuhan. Sebelum iktiraf pada Tuhan, kita boleh tengok pengalaman sesama manusia. Okay? Mari kita tengok kepada fakta seterusnya, iaitu apakah langkah utama untuk bersyukur. Ada dua teknik saja, mudah. Iaitu yang pertama, kita tahu nikmat, dan yang keduanya kita tahu nikmat itu datang daripada siapa. Apa kata kita buat kali ini tuan-tuan? Saya persilakan pada tuan-tuan untuk bertemu dengan orang di sebelah kiri ataupun kanan. Okay? Berdua-duaan lah, kiri dan kanan. Kalau jauh, tolong dekatkan, duduk dekat dengan orang sebelah kiri atau kanan. Okay? Boleh ya? Dan saya minta pada tuan-tuan untuk menghadap individu tersebut. Maksudnya tuan-tuan perlu berdiri sekali lagi lah. Kan? Menghadap orang tersebut. Boleh tuan-tuan ya? Kita sama-sama. Kita nak menyemak pengalaman bersyukur di peringkat manusia dahulu, iaitu kita kenal pasti nikmat dan kita kenal pasti daripada mana. Okey. Okey, bagi yang perlu berehat, biarkan dia berehat tuan-tuan ya. Tapi kalau yang dah cukup berehat, kita minta dia bangun dan berdua-duaan ya, lelaki, perempuan ataupun pasangan masing-masing. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, sekarang ini saya minta pada tuan-tuan sekalian, pasal tuan-tuan mungkin baru pertama kali jumpa ataupun dah lama kali jumpa, kita nak pertama kenal pasti nikmat. Cuba tuan-tuan tengok nikmat apa yang ada pada orang tersebut. Tengok ya.
Jangan pegang tuan, jangan pegang. Nanti dulu, nanti. Jangan pegang dulu, nanti dulu. Tengok dulu, tengok. Apa nikmat yang ada pada orang tersebut? Apa kelebihan, apakah perkara yang boleh kita tengok? Okey. Cuba minimum tuan-tuan kena pilih 10 ya, minimum 10. 10. Apa? Dan nanti saya nak tanya nanti saya bagi satu lagi buku untuk siapa yang senaraikan 10. Okey. 10 nikmat 10 nikmat. Yang ada pada orang tersebut. Yang ada pada orang tersebut. Okey. Jadi saya persilakan pada kalau tadi sebelah kanan, sebelah kiri saya lah, kalau ada siapa-siapa yang boleh senaraikan 10 nikmat yang ada pada kawan dia di hadapan. Kalau ada volunteer, kalau ada lah. Kalau tak ada saya pindah ke sana balik. 10 orang, 10 nikmat. Okey, silakan tuan. Okey, 10. Nikmat hidup. Nikmat hidup. Orang tu hidup ya? Hidup. Okey, bagus, alhamdulillah. Okey. Bagus. Nikmat melihat. Melihat, okey, melihat dia nampak. Nikmat Islam. Nikmat Islam. Macam mana dia nampak Islam kat dia? Ada solat tadi. Oh, solat tadi. Bagus. Okey, bagus. Memang bijak. Okey. Okey, 3, baru 3. Lepas tu dia nikmat boleh belajar, boleh mendengar. Boleh belajar, boleh mendengar. Lepas tu nikmat boleh ada pakaian. Ada pakaian, alhamdulillah. Okey. Pasal saya baru pergi ke rumah orang asli baru ni, tuan-tuan, ada yang tak ada pakaian. Okey, jadi nikmat betul. Ada kasut. Ada kasut. Nikmat boleh belajar. Boleh belajar dah semua dah. Dia punya akal fikiran. Okey, akal dia. Okey, setakat nampak. Okey, akal okey. Nikmat emosi nampak tenang ah. Nampak tenang, masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Satu lagi. Nikmat dia handsome lah. Handsome. Okey. Itu yang paling penting kali ke? Okey, bagi bukan kepada kawan kita tuan-tuan. Sila ambil tempat duduk masing-masing. Okey, Bengkel Pendidik A+ untuk tuan-tuan hadir secara percuma ataupun nak bagi pada kawan pun boleh, tak ada masalah. Yang penting ialah kemahiran yang tuan sebutkan tadi, yang rakan kita sebutkan tadi adalah kemahiran yang diperlukan oleh seorang ibu. Kalau ada di dalam dewan ini, seorang ibu. Seorang ayah, boleh angkat tangan ayah. Seorang bos, ada bos kat sini. Bos, okey, bos. Ada tak seorang pelajar, Diperlukan sangat tuan-tuan kemahiran ini, kerana kemahiran acknowledge ini, melihat nikmat itu step pertama. Dan yang keduanya ialah nikmat ini datang daripada siapa? Sudah pastinya datang daripada Allah SWT. Kalau nampak orang tu handsome, boleh tak Tuhan yang sama beri handsome pada kita? Boleh. Kalau nampak orang tu ada pakaian yang lawa, ada kereta Mercedes dan sebagainya, bila baca Alhamdulillahirrabbilalamin, segala pujian bagi Allah, kalau dia boleh diberi Mercedes oleh Allah, saya pun boleh. Menyebabkan di bulan Ramadan ini tuan-tuan, nak dengki-dengki ni semua tak main. Pasal kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin dengan faham bahawa As-sana wa syukur, maksud di dalam bahasa Arab iaitu pujian dan berterima kasih. Pujian benda yang ada dekat kawan kita kat depan. Okey. Yang tak ada lagi kat kita tengok kawan kita handsome, ada kereta, pandai, 4 flat, dapat anugerah dekan kalau yang belajar, ataupun anugerah pencapaian cemerlang, pekerjaan dan sebagainya. Tuhan dia Allah, saya Tuhan Allah, segala pujian yang mentadbir alam ini, Tuhan boleh bagi saya. Boleh bagi saya. Confirm saya boleh dapat. Syaratnya ialah saya ikut peraturan di dalam surah Al-Fatihah, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia bagi kepada orang yang ikut pada Ar-Rahman, yang ikut pada sunatullah. Ar-Rahim bagi yang ikut kepada syariatullah. Ikut dua-dua, insya-Allah confirm. Maka kesannya tuan-tuan, bersyukur itu, kita cakap syukur, kita cakap alhamdu, perkataan yang berkaitan tuan-tuan ya. Pasal alhamdu itu dia ada as-sana wa syukur. As-sana ni pujian pasal orang tu ada, saya tak ada lagi, yang kita buat tadi. Tapi syukur itu apa yang kita dapat. Kalau saya dapat telefon contohnya, bersyukur. Itu bersyukur. Dan saya puji Allah, alhamdulillah. Tengok kawan tu handsome dan dia ada pakaian, alhamdulillah. Dan tuan-tuan sekalian, kalau boleh di bulan Ramadan ini tuan-tuan, kita kenal pasti perkara ini. Daripada tadi kita bercakap tentang mungkin yang nampak jelas, tetapi ada pula
kawan kita, sahabat kita cakap tentang Islamnya secara spiritual, perasaannya secara emosi, cara dia berfikir secara intelektual. Kalau boleh pada ibu ayah, pada suami isteri, kita sama-sama tuan-tuan berazam untuk menjadi produktif pada bulan Ramadan ini. Kena pasti kalau anak menangis, apakah nikmat anak menangis tuan-tuan? Siapa yang boleh beritahu? Boleh saya hadiahkan yang satu lagi. Apakah kelebihan anak menangis? Ada suara, bagus. Nanti saya bagi hadiah, yang pasal jauh sangat. Berikan tepukan pada ibu di belakang. Kalau ibu, kalau bukan ibu, akan menjadi ibu, insya-Allah. Okey. Ada suara tuan-tuan. Kerana apa? Kerana bila saya buat program bersama dengan anak-anak yang tidak boleh bercakap, okey, yang tak boleh bercakap, ataupun anak-anak yang dia bila dia menangis itu, dia kalau menangis menyebabkan dia makin sakit, jadi dia tak menangis. Barulah saya sedar bahawa kalau anak saya menangis, ni kan, waktu dulu-dulu macam nak ni je tuan-tuan kan. Ramadan tested sekali lagi hebat. Kan? Pasal kita lapar. Tetapi bila kita tahu, ya Allah, bersyukurnya anak aku menangis dekat supermarket dulu kalau nak beli belon tuan-tuan. Isu nak beli belon. Kalau dia sampai duduk kat situ dan satu supermarket tahu, nak pause, nak sabar, tidak semudah itu. Tetapi bila ingat, ya Allah, kalau katakan dia sekarang ini, itu cara dia saja. Bersyukurnya pasal si anak ini menangis pada saya. Cuba bayangkan kalau dia nangis pada saya tak layan, ayah ni tak boleh harap. Menangis pada apek. Apa kesannya tuan-tuan? Nanti bila besar nanti dia menangis pada itu yang you banyak lawa apa sebagainya tu kan. Cari orang lain, girlfriend, boyfriend, pasal apa? Menangis pada ayah, dia marah kita. Baik kita menangis pada girlfriend kita ataupun boyfriend kita, mereka mendengar. Rupa-rupanya menangis tu bagus. Bukanlah kita suruh nangis, bukan begitu tuan-tuan ya. Tapi maksudnya kita tak cepat untuk marah, dan di bulan Ramadan ini masa untuk kita menghargai lagi lebih anak. Bersyukurnya ada isteri yang membebel sikit, kan? Dia membebel kan? Tak boleh kurangkan sikit. Kalau nak ceramah nanti saya bagi peluang berceramah. Contohnya lah kan, okey. Tetapi kalau kata macam ada kaitan dengan itu kan. Tapi kalau kita boleh proses balik dengan syukur, ini tekniknya tuan-tuan. Bersyukurnya ada suara bercakap prihatin pada si anak berbanding dengan ibu-ibu yang kau jadi apa? Kau lantak. Bersyukurnya ada seorang isteri, ada seorang ibu yang begitu. Kalau katakan perlu dibaiki teknik bebelan dia tu, hantar ke training. Contohnya lah tuan-tuan kan. Okey. Dia hadirlah ke pendidik A+ contohnya. Ini macam promo sekali lagi kan. Tetapi poin dia ialah bersyukur bermula daripada kita tuan-tuan. Dan bulan Ramadan adalah bulan bersyukur. Biasa kita cakap bulan takwa, tapi bulan syukur dan bulan mendapat hidayah daripada Allah, inilah bulannya. Dan kalau kita rebut habis-habisan, inilah bulannya. Kerana seperti mana saya beritahu tadi awal tadi tuan-tuan, ada orang yang pergi ke Mekah, Madinah, dah tahu dah 100,000 kali ganjaran sembahyang berjemaah, tapi ada lagi yang tak solat berjemaah. Ada yang tak solat berjemaah. Walaupun 8:30 malam, kalau katakan makan, polis akan suruh tutup kedai, suruh pergi ke masjid, tetapi masih ada lagi yang tidak solat berjemaah. Kerana 100,000 kali itu apalah nilainya kalau katakan ia tidak disyukuri sebenar-benarnya. Tapi kalau katakan 100,000 kali ganda, mengapa 100,000 kali ganda? Oh, pasal kita bersama paling kurang 100,000 orang yang sembahyang bersama. Contohnya lah, nak pergi ke sana tu panas, nak pergi ke sana itu kena bersesak-sesak, nak pergi ke sana setengah jam sebelum sembahyang kena ada, kalau tidak nanti tempat sembahyang dah habis. Maka mungkin ini kot 100,000 kali yang Nabi nyatakan. Maka apabila bercakap tentang bulan Ramadan, mengapa 10 kali gandaan yang sunnah jadi fardu pahalanya? Kerana tuan-tuan, ada cabaran. Allah tahu bahawa kita ada cabaran, tetapi inilah motivasi yang Allah berikan agar kita terus produktif di bulan Ramadan. Dan kalau kita di bulan Ramadan produktif tuan-tuan, Masya Allah di bulan bukan Ramadan, kita akan terus membawa teknologi tersebut. Baik, kita teruskan dengan apakah nikmat di bulan Ramadan yang kita nyatakan tadi, iaitu kita ada puasa, Quran dan doa, dan bersyukur juga apabila kita melihat pada perkara yang tak ada. Kita tidak ada orang yang tidak mampu berpuasa secara benar,
ada orang yang tidak mampu menghargai Al-Quran, ada orang yang tidak menghargai doa. Bersyukurnya kita tuan-tuan, kalau kita adalah orang yang mampu berpuasa tahun ini, insya-Allah kita bersyukur kerana kita insya-Allah menghargai Quran pada tahun ini, dan insya-Allah kita bersyukur kita ini mampu berdoa dan kita merasakan doa itu amat manis, amat penting, sehingga ia amat dekat di hati pada setiap masa walaupun tengah duduk sekarang. Kalau tuan-tuan ada rasa perkara tersebut sekarang, belum masuk Ramadan yang dah rasa dah perkara tersebut, bersyukurnya tuan-tuan dah dapat dah hasil Ramadan tahun lepas. Tetapi kalau sekarang doa nak doa apa sekarang? Doa saya tak hafal bahasa Arab contohnya kan. Maksudnya mungkin di bulan Ramadan yang lepas tuan-tuan baca yang bahasa Arab saja. Kan? Ataupun doa itu mesti kena angkat tangan, ataupun kalau rasa dah letih ke apa ke, tak tahu nak doa apa. Padahal waktu letih pun kita berdoa, waktu kita gembira pun kita berdoa, seterusnya. Bersyukur tuan-tuan kerana kita mampu berpuasa, menghargai Quran dan juga berdoa. Dan yang pastinya, apakah nikmat di bulan Ramadan? Kita berada di penghujung tuan-tuan. Dr. Mahathir sudah sampai, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, selamat datang Doktor. Apakah nikmat di bulan Ramadan? Bukanlah ini nikmat yang sebenar-benarnya. Okey. Bukan ini tuan-tuan ya. Bukan ini. Kalau diberi peluang kepada tuan-tuan pergi ke Tesco supermarket, bagi satu basket ataupun troli itu dalam masa 1 jam. Contohnya kan. 1 jam rebutlah sebanyak-banyaknya. Adakah kita akan ambil peluang tersebut tuan-tuan? Sudah pasti kan. Kalau ada yang tak nak tu memang dia kaya sangat lah tu. Mungkin dia pasal tak biasa shopping-shopping, dia suruh orang dia internet dia dah hantar kan. Mungkin lah. Tapi kalau diberi peluang tuan-tuan, bagi basket, bagi troli, rebutlah, dapat percuma, diberi ganjaran lagi. Kalau dapat kumpul macam tu, saya bagi 10 kali ganda. Ramai orang yang akan merebut peluang tersebut. Ramai orang akan berpeluang. Kerana itu adalah tawaran fizikal. Tawaran fizikal. Tetapi di dalam hadis, ganjaran 10 kali ganda ini bukanlah ganjaran fizikal tuan-tuan. Bukan ganjaran fizikal. Ia adalah ganjaran spiritual yang perlu kita fahami bahawa kita perlu bina kekuatan ini kerana nak bawa selepas daripada Ramadan selama 11 bulan. Kena banyak-banyak. Seperti mana kita boleh simpan duit, kalau kita ada physical deposit, duit masuk dalam bank, deposit kan, kita akan keluarkan balik ketika apa tuan-tuan? Ketika emergency. Nak beli rumah, tak cukup duit muka, keluarkan deposit daripada bank untuk beli rumah. Emergency. Itu physical deposit. Intellectual deposit bila kita gunakan tuan-tuan, ketika kita tak tahu nak selesaikan masalah, kita gunakan formula waktu kita belajar universiti dahulu. Pada waktu itu dalam masa 2 saat itulah kita gunakan penyelesaian tersebut. Kita ada emotional deposit yang dipopularkan oleh Stephen R. Covey. Maksudnya kita terima kasih pada anak kita, senyum pada isteri kita, pada suami kita, terima kasih kerana benarkan saya datang ke program ini. Kerana apa? Kerana waktu bergaduh, kalau ada gaduh, memang ada gaduh tuan-tuan. Waktu tak berpuas hati, suami saya dulu dia terima kasih pada saya bawakan teh, dia cakap terima kasih. Saya yakin dia ni memahami surah Al-Fatihah, sebab dia cakap terima kasih, kan? Kerana dia puji pada Allah, Tuhan, maka Tuhan dah bagi saya bawa teh, dia cakap terima kasihlah Tuhan, maka saya ucapkan terima kasih ya, bawakan teh. Kalau suami saya baik sangat begitu, tak apalah gaduh sikit-sikit, biasalah. Emotional deposit tuan-tuan. Dia digunakan waktu kita bergaduh, waktu kita ada emergency, peringkat emosi. Maka spiritual deposit ini kita bina pada bulan Ramadan. Pasal apa? Pasal dalam pengalaman kita tuan-tuan, ada pengalaman yang mencabar spiritual kita. Mencabar spiritual kita. Okey? Iaitu yang ini ya. Iaitu ada perkara di dalam kehidupan kita, tuan-tuan boleh semak nanti, ada tak pengalaman tahun lepas yang kita berada pada tahap emergency fizikal. Duit tak ada, ataupun hutang berlambak. Pada waktu itu tuan-tuan, kalau harapkan orang nak bagi duit, tiba-tiba duit muncul saja, mungkin kita sudah putus harapan. Ada seorang kawan saya, dia buat bisnes, dia dah biasa juta-juta, kemudian tiba-tiba pum jatuh. Hutang 300-400 ribu ringgit. Terus dia rasa bahawa dunia gelap. Tetapi alhamdulillah kerana dia ada spiritual deposit, dia tetap lagi tabah untuk meneruskan usahanya, dan sekarang beliau menjadi seorang yang masih kuat dalam kehidupan dan nak meneruskan lagi bisnes, kerana dia kata bahawa dia buat bisnes bukan untuk diri dia saja, kerana dia ingin membantu dan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fizikal, kalau tuan-tuan ada masalah tahun lepas. Intellectual,
Nak fikir sesuatu idea tak dapat, nak buat research tak siap lagi, PhD, master dan sebagainya. Kalau ada lah tuan-tuan ya, ataupun degree nak tulis tak siap-siap juga. Pada waktu itu nak harapkan lecturer, nak harapkan kawan, semua tidak boleh membantu kecuali apabila kita dapat, ya Allah, aku sudah berkorban, aku sudah berusaha sungguh dalam bulan Ramadan, ya Allah, kekuatan itu aku harap, aku yakin kau memang pasti ya Allah akan bantu aku pasti. Dan kita menadah tangan itu tersebut tuan-tuan pada waktu malam yang kita gunakan pada bulan Ramadan untuk menadah tangan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah itulah bekalan yang penting yang kita kena bina Ramadan kali ini. Kena bina. Pasal kita memang ada masalah tahun lepas. Kalau tuan-tuan kata saya sebenarnya tak ada masalah kot. Saya tak ada masalah besar-besar, saya masalah kecil-kecil saja. Kalau tuan-tuan ada yang begitu, nanti boleh jumpa saya balik semula, nanti saya boleh keluarkan balik masalah yang besar tersebut. Okey, pasal apa? Sebenarnya setiap orang kalau dia rasa bahawa dia ada masalah yang kecil, semua okey, tak ada masalah. Sebenarnya itu adalah saat paling bahaya. Pasal apa? Pasal dia rasa bahawa dia tidak perlukan Tuhan. Everything in my control. Okey. Dan itu sebabnya tuan-tuan, itu formula kehidupan dalam surah Al-Mulk. Yang ketiga, mungkin ada masalah dengan pasangan, dengan anak, dengan kawan, tempat kerja, dengan bos dan sebagainya. Tak boleh dah nak selesaikan, tetapi alhamdulillah, Allah, aku yakin ya Allah, Engkau, aku baca bismillah, aku perlukan pertolongan, Engkau Maha Pemurah Penyayang ya Allah, aku tahu bahawa aku yakin Engkau boleh menolong aku ya Allah. Hubungan aku ini aku nak bina atas dasar iman ya Allah. Tolong aku ya Allah. Skrip-skrip itu sebut tuan-tuan yang saya bacakan tadi tu, kita nampak macam doa kan? Doa ini adalah skrip dalam diri kita yang diperlukan sepanjang masa agar kita tetap kuat dalam kehidupan. Sesuatu Prof Muhayya bercakap tentang mesti berfikir positif, kan? Fikir positif tapi skrip tak positif tak boleh. Kalau fikir positif, akhirnya skrip kita pun akan menjadi amat positif. Dengan orang lain pun kita tahu bahawa tuan-tuan, kita ada peluang, dan kalau kita sudah tertinggal yang lepas, kita boleh pergi jauh ke depan. Skrip je begitu. Kerana apa? Kerana itu adalah skrip orang-orang yang berfikir positif, hasil daripada dia sentiasa memperoleh bekalan spiritual deposit yang dibina pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, kita berada pada bulan Syaban menuju Ramadan. Kita perlu bersedia, sebagaimana nak solat kena bersedia, nak pergi umrah kena bersedia. Kalau tidak, pergi tawaf di Kaabah itu, nampak Kaabah, the black cube, apakah nilainya? Tetapi bagi orang yang menghargai, yang buat persediaan, dia tengok Kaabah saja, seperti mana yang saya sampaikan awal tadi, mengalir air matanya. Daripada jauh lagi sudah mengangkat tangan dan mengalir-ngalir air matanya. Kerana apa? Kerana yang seorang melihat dengan mata fizikal, yang satu lagi menggunakan mata spiritual, mata hati untuk menghargai apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita difardukan dengan puasa, maka insya-Allah harapnya kita bercepat-cepatan untuk menggondol segala apa yang ada. Okey, tuan-tuan boleh rujuk pada ayat wasari'u ila maghfirah. Okey. Kita cepat-cepat melaksanakan seruan untuk mengumpul perkara ini. Okay. Kerana janji Allah, kita akan dapat syurga yang besar. Dan syurga yang besar itu hasil daripada infak dibanyakkan, menelan marah tuan-tuan ya. Dan ini lebih-lebih lagi diuji pada bulan Ramadan. Kalau kita marah, kita tahan marah tidak cukup. Istilah yang digunakan di dalam ayat ini bercakap tentang kita menelan marah tersebut. Macam kita makan makanan, kalau kita rasa-rasa saja, masih lagi ada di sini. Tapi kalau dah telan tu habis, marah itu reda. Dan bila orang buat marah, kita masih lagi boleh senyum. Senyum masih lagi senyum yang berkualiti, bukan senyum-senyum kelat lagi. Okay? Dan itu perlu diusahakan tuan-tuan. Dan seterusnya memaafkan dan kita beristighfar. 4 formula ini untuk kita menunjukkan bahawa memang kita ingin bercepat-cepatan untuk menuju keampunan daripada Allah. Dan Nabi sepastinya di dalam hadis beliau dinyatakan bahawa beliau amat-amat banyak infaknya pada bulan Ramadan. Kalau tadi kita bercakap tentang sabar, maka satu lagi bercakap tentang infak ini. Rasulullah menyatakan dalam hadis beliau diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan di bulan Ramadan. Kerana produktiviti, kita bercakap tadi 10 kali ganda.
Bila infak ini tuan-tuan 700 kali ganda. RM1 jadi 700. RM1 jadi 700. Maka orang-orang produktif akan mengejar pasal 700 bila dikaitkan dengan kali 10 pada bulan Ramadan, mereka akan mengejar. Dan itulah formula Rasulullah, seperti angin, kerana angin itu sangat cepat. Tiada batasan, tidak ada titik akhirnya. Yang kedua, angin itu tidak seperti menarik nafas. Hembus angin, angin yang berhembus dengan tarik nafas. Tarik nafas sekali-sekala je tuan-tuan. Dan kecil. Tapi hembus, angin, bukan kita saja tuan-tuan, hembus. Ia berterusan dan tidak putus-putus. Maksudnya apa tuan-tuan? Derma Rasulullah itu tidak putus-putus, bukannya macam tarik nafas. Alamak, RM10, tunggu 10 hari lagi, RM10 lagi, itu derma tarik nafas. Kan? Tapi kita nak derma hembusan angin ataupun angin berhembus seperti mana dalam hadis Rasulullah, kerana terus menerus. Dan yang ketiganya ialah bersifat menyeluruh. Tak kisahlah, walaupun susah bagi saya tuan-tuan, tapi bila saya baca perkara ini, tak kisahlah orang tu kaya ke miskin ke, anak yatim tu bagi pada sindiket ke apa ke. Itu pula kan dia punya kisahnya. Tak payah berapa bertanya sangat. Kalau tak nak bagi tak apa, tetapi maksudnya kalau nak bagi je lah. Tak payahlah tanya lebih-lebih sangat. Pasal apa? Rasulullah bagi walaupun orang itu mungkin masih lagi mampu, tidak perlukan sedekah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tips produktif di dalam bulan Ramadan. Kerana apa tuan-tuan? Kita ingin memastikan Ramadan kita adalah Ramadan yang menyebabkan kita berterima kasih kepada Allah. Kita tahu nikmat Ramadan, kita tahu nikmat ini datang daripada Allah. Ya Allah, aku ingin bersyukur, kerana dengan bersyukur itu aku akan menjadi amat produktif di bulan Ramadan, agar dapat kubawa kekuatan itu selepas habis bertemunya Syawal dan bulan-bulan yang seterusnya. Dan pastinya tuan-tuan, ini memerlukan kita agar tidak melampau, tidak cenderung pada orang yang zalim. Kita akan sentiasa menjaga solat dan berbuat baik dan bersabar. Formula istiqamah di luar bulan Ramadan. Jadi kalau katakan kita solat tadi, kita bercakap tentang nak fokuskan pada bulan Ramadan ini apa yang nak dibaiki pada keluarga, pada anak, pada amalan personal, maka kita kena selalu ingat bahawa kalau nak buat jangan melampau. Contohnya kalau tuan-tuan nak buat sembahyang Qiyamul Lail pada bulan Ramadan, memang nak kejar, tetapi kena ingat juga di rumah ada anak yang perlu ditengok juga kerja rumah dia. Kalau tuan-tuan pergi masjid sahaja sembahyang tarawih, baca Quran, anak kat rumah ditinggalkan, khawatir lepas bulan Ramadan tak jumpa lagi dekat masjid. Pasal apa? Dah demam. Demam raya satu, tapi demam kerana mengejar spiritual, tapi rupanya terjebak dalam institusi Torah ataupun melampau. Jadi kena jaga juga. Saya bagi galakan tuan-tuan, Rasulullah memberi galakan derma, kan? Tapi galakannya jangan melampau. Maksudnya derma itu janganlah pada orang lain, anak kat rumah tak diberi makan, contohnya, kan? Maksudnya jangan melampau. Formula pertama, dan jangan cenderung pada orang yang zalim. Kalau nampak orang-orang yang pelik-pelik pada bulan Ramadan ni tuan-tuan, kan, ada orang cakap benda-benda pelik ke, yang menzalimi orang lain, masih lagi walaupun kita nak berderma, nak fokus pada ibadah, yang zalim tetap zalim. Perlu cakap juga tuan-tuan, perlu cakap juga jangan sokong pada orang yang zalim. Saya tidak akan menzalimi. Kalau saya nampak pemimpin yang zalim, tetap juga bulan Ramadan tempat untuk menyatakan saya tidak sokong pada kezaliman. Pasal kalau tidak tuan-tuan, tahun depan khawatir, na'uzubillah, kita tak dapat berpuasa sebagaimana tempat-tempat lain berpuasa. Kalau kita dapat berpuasa tahun ini, tapi tahun depan mungkin tak dapat berpuasa. Kerana apa? Kerana kita cenderung pada orang yang zalim, na'uzubillah. Akhirnya orang yang zalim ini kata tak payahlah puasa lagi tahun depan. Dan ia pernah berlaku pada negara-negara lain pada suatu masa dahulu. Kerana apa? Kerana orang yang zalim ini disokong oleh orang-orang yang beribadah, yang menjadi institusi ulama dan sebagainya. Dan yang ketiga, solat perlu dijaga, sabar. Di bulan Ramadan kita bina, di luar bulan Ramadan juga menjadi formula asas untuk kita istiqamah dan produktif dalam kehidupan kita seharian. Jadi tuan-tuan, kita berada di penghujung, iaitu rebutlah Ramadan spree, kalau ada istilah itu. Ramadan celebration. Kita ada celebration fizikal, makanan banyak sangat. Yang ini nanti Dr. Mahathir akan kupas lanjut, perlukah kita rebut makanan yang banyak-banyak tersebut. Tuan-tuan mungkin dah tahu jawapan, tapi
Kita mungkin terkejut ada jawapan yang kita baru kita makan juga. Kita beli satu jenis kuih saja, kan? Tapi cara makannya, bila makan, adakah sahur dan sebagainya memberi kesan kepada fizikal kita. Ataupun mungkin kita bercakap tentang potongan membeli belah di pasaran, okey. Tetapi sebenarnya Ramadan spree ataupun Ramadan celebration kita, sambutan Ramadan kita adalah kita merujuk kepada pesta amal ibadah di masjid, di rumah, ia sentiasa berlaku. Dan kita doakan tuan-tuan agar kita semua diberi kemudahan untuk kita sampaikan kepada orang lain. Jadi saya akhirkan pembentangan saya pada jam 3.30. Oh, Imam. Nampaknya ruang soalan mungkin kalau katakan ada 1-2. Okey, kalau ada saya silakan tuan-tuan. Sebelum kita akhiri, saya serahkan kepada sebelum saya serahkan kepada Dr. Mahdi selepas ini insya-Allah. Silakan kalau ada. Saya serahkan kepada pengurusi majlis kalau ada. Ada soalan? Kita masih menunggu. Okey, silakan. Nak tanya soalan pasal productivity dari sudut quality versus quantity. Okey, terima kasih Cik yang bertanya. Soalan yang berkaitan dengan antara quality dan quantity. Manakah yang perlu diutamakan dalam kita untuk menjadi produktif? Sebenarnya tuan-tuan, apabila kita merujuk pada beberapa hadis Rasulullah, kita boleh nampak bahawa bila ada kaitan dengan nombor, biasanya dikaitkan dengan quantity. Maksudnya bila 10 kali ganda itu, yang difahami di situ ialah dengan quantity. Tetapi sebenarnya productivity ini, sebelum bercakap tentang quantity itu, yang lebih-lebih utama kerana roh daripada puasa ini, roh daripada Quran dan roh daripada doa, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun dan la'allahum yarshudun, semua itu merujuk kepada quality. Jadi kalau kita merujuk nanti, besok kita akan tengok bahawa bila Ustaz Azizah berkongsi tentang takwa ini dia ada kaitan dengan quantity dan quality. Tetapi yang lebih diutamakan adalah quality pada quantity yang digalakkan. Nak lebih okey, maksudnya nak sedekah lebih okey, nak baca Quran lebih okey. Tetapi apakah kualiti Quran kita pada tahun ini? Contohnya, pasal apa? Pasal kalau katakan kita 30 juzuk 5 kali sebulan di bulan Ramadan, dan ramai orang yang, "Oi, saya berapa kali?" Kan dia bertanya kepada orang sebelah, "Berapa kali khatam Quran?" Itu bagus. Tetapi adalah lebih bagus kalau katakan kuantiti itu dikaitkan dengan kualiti, agar bertambah rasa syukur. Yang tadi itu dia bersyukur pasal dapat 5 kali ganda je. Tapi bila cakap tentang apa maksud Al-Fatihah, apa maksud surah Al-Baqarah dan sebagainya, ia tidak mampu untuk melahirkan kesyukuran yang lebih di dalam kehidupan. Jadi ia tidak mematuhi kepada tujuan Syahrul Ramadan itu, bulan Ramadan dikaitkan dengan Quran untuk mencapai la'allakum tashkurun. Okay, Allahu alam. Saya harap ia membantu dalam memahami tentang perkara tersebut. Baik, ada lagi soalan daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nabila. Saya nak tanya, seperti yang kita tahu, manusia ni imannya bertambah dan berkurang. Dan benda tu tak terkecuali dalam bulan Ramadan. Macam mana kita nak pastikan dalam bulan Ramadan tu kita punya semangat ni bukanlah sekadar tai-tai ayam. Maksudnya nak memastikan produktiviti dan konsistensi itu sentiasa seiring dengan sampai ke penghujung Ramadan. Itu saja. Terima kasih. Jazakallahu khair kepada cik yang bertanya. Soalan yang amat relevan tuan-tuan penting berlaku pada saya, pada tuan-tuan juga. Okey. Iaitu bagi mengelakkan 10 hari hangat dan yang akhirnya itu makin kendur dan sejuk. Okey. Jadi apakah perkara yang penting? Kalau kita boleh merujuk pada 3 istilah di hujung pada ayat tadi itu, la'allakum tattaqun, tashkurun dan juga yarshudun.
Kita kena belajar sedikit permulaan Ramadan itu, kita memahami apa maksud takwa, apa maksud syukur, apa maksud yarshudun, mendapat hidayah ataupun rushd, petunjuk daripada Allah. Kita kena kaji. Program ini ataupun apa yang saya sampaikan tadi banyak fokus kepada syukur. Teknik syukur. Pasal kalau syukur kita dapat practical step pada hari pertama Ramadan, insya-Allah pada hari terakhir pun anak kita minta baju pun kita bersyukur anak kita boleh minta pada kita, tak minta pada orang luar. Bersyukur. Jadi kita tak marah. Bila tak marah, akhirnya insya-Allah kita kalaupun kita tak beli on the spot, kan, ataupun kita bagi jawapan kita boleh guna baju tahun lepas, tapi kita tidak menggunakan tenaga yang lebih. Tenaga lebih ni digunakan pada bila tuan-tuan? Ketika kita buat perkara yang tidak mengikut sunnah, iaitu bila kita kata pada si anak, apa baju baru? Kan? Kita ni kena wasatiyah contohnya, kan? Kita marah pula pada si anak. Bila kita marah si anak, tuan-tuan tahu kan kesan marah. Lepas marah kita akan duduk sekejap dan kita berfikir, dan mungkin banyak perkara yang kita tidak boleh selesaikan ataupun kita kesalkan. Itu sebabnya kalau boleh formula istiqamah tadi, wala tatrau, kan? Walaupun kita tahu bahawa kita nak mencapai spiritual, tapi si anak tu dia bukan faham spiritual sangat pun. Walaupun kita tahu bahawa kita nak baca Quran, si pasangan kita mungkin dia kata saya nak baca Quran, tetapi saya nak juga jaga hati abang contohnya. Jadi itu sebabnya kita kena memahami apa yang kita faham itu perlu ditransfer, dipindahkan perlahan-lahan agar ia masuk secara natural dan tidak backfire. Bila backfired, contohnya kalau personal kita backfired sembahyang sampai 20 rakaat sembahyang tahajud, tarawih, sembahyang tahajud tambah 20 rakaat. Backfired balik pasal tara, okey, pasal kita melampau, kita tak pernah buat perkara itu dan kita tidak ikut step by step. Akhirnya backfire balik pada kita. Walaupun kita bercakap tentang ada yang mengatakan tara itu perkara yang betul-betul dosa, tapi tuan-tuan, kita kena memahami bahawa dosa juga ada kaitan dengan memberi hak kepada diri kita. Jadi sebabnya persediaan bagi tuan-tuan, kalau ada yang kata marilah kita sembahyang tahajud sampai 20 rakaat ataupun 40 rakaat, saya cadangkan pada tuan-tuan, kira tahajud yang tuan-tuan buat semalam ataupun minggu ini. Kalau minggu ini tak ada, awal Ramadan nanti mulakan dengan 2 rakaat dulu pun alhamdulillah. Pasal kita tak nak sampai kita menzalimi diri kita, akhirnya awalnya hangat, di hujungnya sudah lesap. Okey, Allahu a'lam ya. Harap membantu. Baik, kita terpaksa tutup sesi soal jawab untuk teruskan dengan slot yang berikutnya. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Fazrul atas pengisian yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil bulan Ramadan ini nanti adalah bulan produktiviti. Tak kiralah apa jua pekerjaan kita, belajar maupun bekerja, Ramadan ini akan menunjukkan performance yang lebih baik, insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan sekali lagi pada Tuan Fazrul. Berikan tepukan kepada penceramah kita.